Kementerian Belia dan Sukan KBS menyerahkan keputusan berkenaan menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026 sepenuhnya kepada Kabinet. Menterinya Hannah Yeoh berkata keputusan itu dijangka akan diputuskan Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau juga memaklumkan ketika ini pihaknya sedang menyediakan kertas Kabinet meliputi hasil kajian mengenai pelbagai aspek penganjuran sukan itu. Kerana kita sedang melakukan kajian di peringkat Kementerian Belia dan Sukan dan kita akan serahkan semua hasil kajian kita kepada Jemaah Menteri untuk satu keputusan. Itu kita kena tunggu dulu. Ada banyak faktor yang perlu dilihat dan diteliti. Jadi saya tak boleh komen pasal kewangan sahajalah. Kita tunggu. Sudah almost ready already. Beliau memaklumkan perkara berkenaan selepas merasmikan sambutan Hari Wanita KBS dan pelancaran kod Sukan Selamat di Universiti Tenaga Nasional Unit 10 Kajang. Penganjuran Sukan Commonwealth 2026 masih menjadi tanda tanya selepas Australia yang sepatutnya menjadi tuan rumah edisi ke-23 kejohanan itu menarik diri pada Julai tahun lalu. Dalam perkembangan lain, Hannah memaklumkan KBS memberi peruntukan sebanyak RM30,000 kepada Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM bagi menjaga kebajikan ahli dan keluarga persatuan itu. Menurutnya, kaedah penyaluran dana berkenaan diserahkan sepenuhnya kepada kepimpinan SAM. Hari ini juga saya telah mengumumkan 30,000 grant untuk Persatuan Penulis-Penulis Sukan untuk tujuan khas ini untuk penulis-penulis yang memerlukan bantuan untuk kebajikan. Saya terpulang kepada SAM untuk agihkan cara yang mereka fikirkan sesuai kepada ahli yang memerlukanlah. Hannah turut menyampaikan peralatan sekolah kepada 222 penerima menerusi program Kasih Prihatin Back to School dengan kerjasama Yayasan Prihatin Nasional Prihatin di Ibu Negara. Sementara itu, Presiden SAM, Noris Madi Abdul Madab optimis akan menggunakan dana itu sebaiknya pada bulan Ramadan ini. Mengenai bantuan 30,000 yang diumumkan sesuai dengan kehadiran Ramadan itu seperti biasa, kebetulan nama program kita pun SAM Prihatin dan insya-Allah akan diteruskan pada tahun ini untuk memberi bantuan kepada ahli-ahli dan juga bekas wartawan-wartawan sukan yang memerlukan. Sementara itu, seramai 72 penerima program Kasih Prihatin Back to School adalah anak-anak ahli SAM. Ahli SAM yang menerima sumbangan berkenaan menyatakan rasa kesyukuran kerana ia membantu meringankan beban mereka. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan berapa banyak kepada SAM yang di atas program yang diadukan ini lah, khususnya kepada ahli-ahli lah. Saya tak langsung dia dapat mengurangkan beban. Seperti mana yang kita tahu, pada tahun ni agak mencabar. Sebelum-sebelum ni kita jarang ada program-program ni. Mungkin program lain, ke arah lain kan, ke arah sukan kebanyakannya. Tapi kali ni bantuan untuk keluarga sendiri, anak-anak untuk sekolah pun nak buka. Dan memang ialah kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada yang membantu SAM, Prihatin dan juga KBS. Skuad memanah para negara akan membuat persiapan dari segi teknik dan mental bagi menghadapi Sukan Paralimpik Paris 2024. Ketua Jurulatihnya Marzuki Zakaria berkata, setakat ini 3 pemanah para negara yang telah layak secara merit ke kejohanan itu. Kita masih lagi dapat layak dalam final ni, jadi kita mempunyai 3 orang slot, 3 orang lah yang akan ke Paris 2024. Slot pertama kita perolehi daripada Azurish sewaktu kejohanan CQT di Bangkok. Untuk acara Recurve Men. Nur Janatun acara Compound Woman juga di CQT di Bangkok. Manakala ini yang final ni kita dapat Denison Govindarajan dalam acara Compound Men. Dalam pada itu, beliau bersyukur dan berpuas hati dengan prestasi anak buahnya pada kejohanan ranking dunia memanah para di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE baru-baru ini.
Sementara itu, menjelang kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2024 pada Mei depan di Stadium Titi Wangsa, penonton bakal dikenakan tiket RM10. Presiden Sepak Takraw Malaysia PSM, Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata kadar tiket berkenaan adalah berpatutan. Beliau berkata kapasiti stadium yang kecil mewajarkan pihaknya mengenakan tiket. Kita akan kenakan tiket, insyaAllah. Paling minimum lah. Sebelum ni kita buat free, tapi kali kita kenakan tiket. Sebab kapasiti stadium itu pun tak besar sangat. Jadi memang limited untuk penonton-penonton datang ke stadium. Tapi setelah kita bermusyawarah, kita ambil keputusan kita kenakan tiket yang minimum untuk penonton masuk ke stadium. Sebanyak 21 negara akan beraksi dalam kejohanan itu. Baik, sekian berita perdana. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.